So, yang saya sebagai gabungan adalah kesalahan saya bilang PCY kita okey, ni merupakan pengurusan biodiversiti secara berkesan. Yang pertama, kita boleh mengajukan kempen kesedaran. Yang kedua, mengharamkan pembunuhan atau pembedaran haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Melindungi habitat dengan mewujudkan hutan simpan, taman laut, taman negara dan santuari. Dan yang keempat adalah memelihara hidupan dengan program perbiakan. Siapa yang tahu maksud spesies endemik ni? Tak tahu. Okey, tak apa, cikgu bagi tahu. Okey, spesies endemik ni spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contohnya macam dalam gambar ni, kita ada harimau Malaya, bunga pakma, ataupun kita panggil Rafflesia. Biasanya orang panggil Rafflesia lah. Dalam bahasa Melayu dia bunga pakma. And then penyu belimbing, gajah pygmy, and then periuk kera. Ataupun spesies endemik ni, kalau nak bahasa mudahnya, spesies yang hampir yang terancam dan hampir pupus lah. Okey. Okey, aktiviti berkumpulan. Saya bahagikan awak kepada beberapa kumpulan. And then dalam kumpulan awak tu, awak cari maklumat tentang faktor-faktor haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan dan kaedah memelihara dan memelihara haiwan dan tumbuhan termasuk spesies endemik dan terancam. Okey. Kumpulan 1 buat pasal bunga pakma. Kumpulan 2 buat pasal harimau Malaya. Kumpulan 3 buat pasal gajah pygmy dan kumpulan 4 buat tentang penyu belimbing. Cikgu bagi awak masa 5 minit dia sekarang. Okey, 5 minit dah tamat. Okey, hasil maklumat dapat perbincangan kumpulan kawan-kawan awak ni saya dah kumpulkan. Okey, wakil kumpulan 1 siapa? Saya Cikgu Amira. Okey, Amira. Ni kumpulan awak buat Ya Cikgu, betul. Okey, silakan bentar. Okey, bagi kumpulan kita orang, saya rasa faktor untuk bunga rafflesia ni dirancang kepupusan adalah disebabkan aktiviti manusia itu sendiri yang melakukan pembalakan tanpa kawalan. Contohnya kalau dekat Kendal Highland kan diorang nak tanam, diorang nak buat aktiviti pertanian. Jadi diorang tebang segala hutan untuk jadi antara kaedah yang kita orang dah bincangkan untuk memelihara dan memelihara spesies ni. Okey. Macam adalah dengan orang boleh menganjurkan kempen menentang pembalakan haram dan juga kita boleh mewartakan hutan sebagai hutan simpanan. Okey. Betul, tepat sekali apa yang kumpulan buat ni. Kawan-kawan siapa yang tahu kenapa kaedah tu mewartakan hutan sebagai hutan simpan tu perlu? Kawan-kawan, tahu ke tak? Tak tahu Cikgu. Okey, sebenarnya mewartakan hutan simpan sebagai hutan simpan ni dia perlu untuk kawal semula kegiatan perhutanan tu. So, tak semua pihak sesuka hati boleh lakukan penyahutanan, tebang pokok sesuka hati macam tu. Okey, terima kasih Amira dari kumpulan 1. Next, kumpulan 2 siapa? Saya Cikgu Maizatul. Okey, Maizatul. Maizatul. Okey. Ya. Apa kenapa harimau Malaya ni pupus? Harimau Malaya ni pupus bagi saya lah faktor spesies diancam kepupusan disebabkan mungkin jugalah berlaku pemburuan haram secara berleluasa dan berlakunya kemusnahan habitat semula jadi. Jadi langkah untuk selamatkan spesies ni dari pupus adalah dengan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan pemburuan. Okey, bagus. Langkah pemeliharaan yang tepat lah. Saya tambah sikit Selain kuat-kuasakan undang-undang tu,
Pihak kerajaan boleh tangkap denda pemburu haram tu bagi hukuman yang setimpal lah kepada pemburu haram ni. Okey, terima kasih Mezatul. Yang ketiga? Kumpulan ketiga siapa? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Fazila cikgu. Okey, silakan Fazila. Okey, faktor gajah pygmy ni pupus adalah disebabkan oleh penebangan hutan cikgu. Okey, bila penebangan hutan ni berlaku, jadi gajah hilang tempat tinggal. Okey. Selain tu pemburuan haram juga membunuh pemburuan haram yang membunuh gajah juga berleluasa. Okey, jadi salah satu cara untuk memelihara dan memelihara gajah ni adalah dengan mengelakkan daripada beli produk yang diperbuat daripada spesies yang terancam. Okey, satu lagi dengan mengadakan program konservasi untuk menyokong pembiakan semula gajah. Okey. Betul. Bagus Fazila. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Kenapa pemburu tu dia suka buru haiwan ni? Dia nak buat apa kalau dia buru haiwan tu? Macam tadi harimau, gajah. Untuk apa? Betul. Dia nak ambil organ organ ke, ataupun sebab macam kalau harimau tu dia ambil kulit untuk buat barang aksesori, kalau gajah ni dia ambil gading tu kan, and then dia jual. So benda ni tak patutlah sepatutnya, sebab tu lah pemburu haram ni patut ditangkap dan diberikan tindakan yang sepatutnya. Okey, kumpulan last sekali, siapa? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Saya Husna. Okey, Husna. Untuk yang ini, kumpulan kami berpendapat faktor penyu berlimbing ni hampir pupus sebab pencemaran pantai yang berleluasa, sampah penyu merata-rata, lepas tu pengutipan dengan penjualan telur penyu berlaku secara haram. Okey. Macam mana nak selamatkan penyu ni dari pupus, Husna? Pada pendapat saya, lantik pihak tertentu sebagai pemungut berlesen dengan bangunkan pusat penitasan penyu. Okey, cikgu tambah sikit Sebab apa kita kena lantik pemungut yang berlesen tu untuk gutik telur? Siapa tahu? Hello, siapa tahu? Tak tahu cikgu. Kita boleh jual cikgu. Sebab ada pihak yang tak bertanggungjawab, dia ambil telur tu, dia pun jual. And then kita pun beli makan. Siapa pernah makan telur penyu? Tak pernah cikgu. Tak pernah cikgu. Saya pun tak pernah. Tak apalah, tak payah makan lah. Kita makan ayam je Okey, terima kasih dari kumpulan 1, 2, 3 dan 4 wakil kumpulan. Nampaknya dah faham lah pasal kepentingan biodiversity ni dan kenapa kita perlu jaga biodiversity ni. Okey, jom quiz jap. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 1 ni? Semua benda hidup dikenali sebagai? Organisma. Okey, betul. Antara berikut, yang manakah merupakan biodiversity yang lebih tepat? Saya nak jawab cikgu. Sila. Okay, biodiversity merupakan kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma haiwan atau tumbuhan cikgu. Okey, kita tengok betul tak jawapan tu. Okey, betul. Yang ketiga, terdapat 6 kepentingan biodiversity yang telah anda pelajari. Antara berikut, yang manakah bukan kepentingan biodiversity? Interaksi organisma. Okey, betul. Pandailah semua ni. Okey, spesies endemik adalah spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Haiwan manakah yang merupakan bukan spesies endemik? Yang ni kamu baru tu tadi.
Tapak Sulaiman cikgu. Tapak Sulaiman. Sebab spesies endemik ni spesies yang apa tadi saya bagi tahu? Spesies terancam. Spesies terancam, spesies yang hampir pupus. So, tapak Sulaiman ni tak adalah termasuk dalam spesies yang terancam Okey, soalan last. Pernyataan berikut yang manakah bukan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti? Produk yang dibuat daripada spesies yang terancam. Okey, jap. Okey. Betul semua. Tahniah kawan-kawan. Okey. So, rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah biodiversiti. Apa maksud biodiversiti tadi? Kepelbagaian organisma, sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma. Kepentingan biodiversiti yang kita belajar tadi adalah sumber makanan, keseimbangan alam, pendidikan, perubatan, bahan mentah industri dan taman rekreasi. Dan kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan yang berkesan macam yang kawan awak bentangkan tadi lah. Menganjurkan kempen kesedaran, mengharamkan pembunuhan atau pemandangan haiwan dan juga memelihara hidupan dengan program pembiakan. Faham tak semua? Faham, cikgu. Ada yang nak tanya soalan ke? Faham, cikgu. Okey, kalau macam tu, sekian, terima kasih. Itu je untuk subtopik kita, kepelbagaian organisma. Kita sambung minggu depan pula, ya? Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. Cikgu nak beritahu kamu satu. Esok berapa hari bulan? 22 hari bulan cikgu. Esok 22 hari bulan Mei kan? 22 hari bulan Mei adalah sebenarnya Hari Biodiversiti Antarabangsa. Okey, jadi sama-sama kita jaga biodiversiti kita Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.